Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Nama aku Hakim. Hari ini kami pergi ke Perak. Tempat pertama yang kami pergi, makam Tok Temong dekat Kampung Temong Ulu, Mukim Cegagalah, daerah Kuala Kangsar. Tok Temong ni dia adalah seorang wanita, ataupun nama dia Sharifah Badariah. Tok Temong ni dia seorang pemerintah, tapi sebelum pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Kalau Sultan Muzaffar Shah ni dia mula sekitar tahun 1528. Tok Temong ni sebelum tu lagi. Tapi apa yang membuatkan Tok Temong ni dia jadi macam special sikit? Yang pertama adalah bila mana raja-raja ataupun sultan yang ditabalkan di Perak ni, perkara pertama yang dia orang kena buat selepas dia orang ditabalkan, dia orang kena pergi dekat beberapa tempat, dan salah satu tempat tersebut adalah makam Tok Temong. Kalau dulu dia bukan seperti yang korang lihat sekarang. Sekarang ni dah nampak cantik, ada mozaik. Bina macam ni pada tahun 1979 oleh Jabatan Muzium Negeri Perak. Waktu kami datang tu pun ada 2 ataupun 3 keluarga yang datang. Orang datang macam-macam lah, nak melawat. Ada yang memang keturunan Tok Temong sendiri ataupun keturunan raja, ada yang saja-saja datang santai. Jadi tempat tu dah selesa. Sebelum pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ni, Tok Temong pergi jumpa dengan Sultan Muzaffar Shah. Tok Temong dia bagi Geliga Embun. Geliga Embun ni sampai sekarang dia jadi alat adat istiadat di Raja Perak. Mana-mana sultan yang ditabalkan jadi pemerintah negeri Perak, dia akan dapatlah bentuk Geliga Embun tadi tu. Dia bermula daripada Tok Temong tu lah. Kami pergi makam tadi sebab kami nak tengok tempat-tempat bersejarah. Tapi tadi ada juga beberapa keluarga yang lain. Pertamanya ada seorang pakcik tu. Dia datang, tanya dia kenapa pakcik datang sini. Dia punya jawapan bagi aku agak unik lah. Dia punya kaki dah sakit lama. Maklumlah dah umur, kira apa ni orang panggil, veteran lah. Dia punya kaki dah sakit, so dia datang sini. Bagi dia rasa bila pergi ke tempat-tempat yang tak kata tempat ni mistik ke apa, tak, cuma pergi ke tempat yang ada barakah. Barakah macam mana yang pakcik tu bagi tahu tadi, dia seorang, Tok Temong dulu ni pun seorang yang tahu tentang urusan agama. Maknanya boleh jadi jatuh kasih Allah pada Tok Temong tu membuatkan dia pun ada, sehingga dia pun dipanggil sebagai keramat Tok Temong. Dia kata dia nak tenangkan fikiran, dia nak berdoa sini. Dia rasa macam lagi feel, lagi relax. Sebab kita nak berdoa pun dalam keadaan yang relax, tanpa tekanan tu lagi baik sebenarnya. Dia punya anak kot ada botol, lepas tu dia ambil air dekat sungai tadi, dia bawa balik. Korang punya institusi kesultanan dengan rakyat sebenarnya dekat. Ni Masjid Ubudiah, Masjid Kota Lama, semua tu, yang tu memang ada kaitan. Tapi sama jugalah dengan Tok Temong ni. Dia ada, maknanya pemerintah dengan rakyat tu sebenarnya rapat. Okey, tempat kedua kami pergi hari ini, kami pergi dekat Masjid Kampung Kota Lama Kanan. Sebab baca dalam internet semua, dia kata ada batu nisan dalam tu. Masuk dalam tu, korang memang, mata kami yang pertama kami tengok batu nisan. Betul-betul dekat depan kawasan mimbar, sebelah mimbar tu ada batu nisan. Jadi batu nisan ni dia kepunyaan Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah ni dia memerintah Perak selepas Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah yang pertama, Sultan Muzaffar Shah mangkat, diganti oleh Sultan Mansur Shah. Tetapi kenapa ada kat situ? Adakah bawah batu nisan tu ada jasad ataupun ditanamnya, bersemadinya Sultan Mansur Shah? Tak. Makam ni dia ada 2. Satu makam tempat, satu lagi makam memang dia bersemadi di situ. Tapi yang ni Sultan Mansur Shah dia bukan bersemadi dekat situ, tetapi tanda terakhir dia ada 2 version. 2 version ni pun
sempat kami tanya Siak tadi dengan dia punya setiausaha masjid tu. Version yang pertama, waktu solat Jumaat. Waktu solat Jumaat, sementara tunggu khutbah Jumaat, Sultan Mansur Shah dia duduk betul-betul tempat batu nisan tadi. Dia duduk situ, tiba-tiba dia hilang ataupun gaib tanpa ada orang yang perasan ke mana dia pergi. Version yang kedua, katanya waktu tu tengah tunggu untuk solat berjemaah. Bila semua tunggu solat berjemaah, tiba-tiba kira macam semua jemaah tu lah dia macam terpukau ataupun kena pukau. Dia jadi tak perasan. Selepas semua jemaah tu macam sedar macam tu, tengok Sultan dah tak ada. Katanya diculik. Lepas tu Siak tu tadi juga cakap beberapa tahun lepas tu katanya ada di Indonesia lah apa semua. Yang tu wallahu alam. Biasa kita tengok dalam masjid depan ada rehat, ada kipas, ada sebagainya. Tapi ni dalam masjid ada batu nisan. Batu nisan tu dia bukannya bila Sultan Mansur Shah tu dah gaib, ikut yang version yang aku cerita tadi tu, bukannya bila dia dah gaib terus orang letak batu nisan. Tak, dia bukan macam tu. Dia bermula waktu Sultan Idris Mursyidul Azam, Sultan Perak yang ke-28. Dia yang arahkan supaya diletakkan bentuk batu nisan tadi di situ sebagai memperingati Sultan Mansur Shah. Jadi sampai sekarang ni memang tak tahulah kat mana yang betul-betul bersemadinya jasad almarhum Sultan Mansur Shah ni. Jadi sekadar batu nisan tu lah untuk memperingati tentang kepimpinan Sultan Mansur Shah satu masa dulu. Jadi masjid ni dia special sikit. Tiap kali adanya Sultan baru yang ditabal, Sultan Perak baru yang ditabal, dia akan pergi ke tempat-tempat. Tadi Tok Temong dah pergi. Seterusnya memang Sultan ni yang baru ditabal ni dia akan pergi ke Masjid Kampung Kota Lama kanan ni. Betul-betul tepi masjid. Bila kita nak masuk tu, nak masuk pintu belah kanan. Belah kanan tu dekat belakang sikit. Ada yang aku cakap tadi, ada macam binaan tu kan. Sampai sekarang kami macam diselubungi misteri. Tak tahu sebab nak rujuk betul-betul tadi dia punya pakar sejarah kampung tu tak ada tadi. Dah call dia tapi dia tak ada kat kawasan tu. Dia ada dekat luar. Kat sebelah tepi tu dia ada meriam. Lebih kurang satu lepa ni meriam. Yang syoknya meriam ni, ikut penduduk situ cakap, meriam tu dia macam boleh trigger. Kalau ada benda-benda yang tak elok nak berlaku dekat kawasan tu, dia akan meletup. Bukan meletup pecah ke babum, tak. Dia akan mengeluarkan bunyi. Bunyi macam tembakan meriam lah. Satu bunyi yang kuat kiranya sebagai tanda amaran lah kepada penduduk setempat untuk berhati-hati. Mungkin akan terjadi benda yang tak elok. Contohnya dia orang cakap tahun 1970-an macam tu ada banjir besar dekat Perak. Kawasan masjid tadi pun dia tunjuk sepatutnya tenggelam situ, tapi masjid tak dimasuki air. Maknanya kat luar tu ada air, kat dalam masjid tak masuk. Sebelum jadi banjir tu, meriam tu bunyi. Kita akan mengagungkan orientalis barat ataupun tokoh-tokoh barat sebab kita nampak, ataupun kita jadi nampak tu sebab mereka ni dihebohkan ataupun diwar-warkan dia orang punya kehebatan. Sebenarnya kita punya tampuk kepimpinan bermula daripada dulu sampai sekarang memang hebat. Dia memang seorang pemimpin yang disenangi oleh rakyat, masyarakat setempat situ. Maknanya Sultan dengan rakyat tu berpisah tiada. Masjid Ubudiah. Jabatan Muzium mewartakan Masjid Ubudiah tu sebagai salah satu warisan negeri Perak lah. Sebab apa warisan? Masjid Ubudiah ni dia punya umur lah. Dia punya umur tu dah lebih daripada 100 tahun. Pada zaman Sultan Perak yang ke-28, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah.
masuk Ubudiah ni, dia ada kisah lah ala-ala macam Taj Mahal macam tu. Tapi kalau Taj Mahal atas dasar cinta kan, cinta pada dia punya permaisuri kan. Tapi yang ni kisah cinta juga, tapi cinta hamba kepada pencipta dia. Tuan Idris Mursyidul Azam Shah ni, dia diuji dengan satu penyakit lah. Penyakit apa tu tak pasti, tapi dia memang sakit, ataupun bahasanya kita sebut gering kan. Bagi dia sakit, bila dia sakit tu, dia nazar. Dia bernazar dalam diri dia, kira macam dia meletakkan lah untuk diri dia, sekiranya dia sembuh, sekiranya Allah bagi kesembuhan pada dia, dia akan buat masjid, satu masjid. Jadi dia pun lepas dia sembuh, dia pun buatlah satu masjid tu. Nama masjid tu dia letak nama Masjid Ubudiah. Pengabdian ataupun kehambaan dia kepada Tuhan Yang Maha Agung, atas sebab dia diberikan kesembuhan tadi. Masjid ni dia dibina tahun 1913, tapi dia ambil masa 1913, 1914, 15, 16, 17, 5 tahun untuk siap. Sebab dia ada kisah, waktu tengah buat tu, tiba-tiba dia punya batu marmar tu pecah kerana 2 ekor gajah bergaduh. Bila bergaduh, bukan bertumbuh tu lah, dia bergaduh semua tu, terpijak batu marmar tu pecah. Jadi batu marmar tu dia bukan buatan kita, diimport daripada negara Timur Tengah. Akhirnya disiapkan waktu zaman Sultan Abdul Jalil Nasaruddin. Seni bina MORS, MOORS. Salah satu seni bina Islam. Cuma MORS ni, dia punya seni bina ni dipengaruhi oleh pemerintahan Andalus, Spanyol. Sebab tu dia punya bentuk binaan tu, kalau korang ada drone, terbangkan drone, tengok pada atas dia bentuk oktagon. Bila korang sampai Kuala Kangsar, macam aku cakap tadi, tak sempurna hidup lah kalau tak pergi Masjid Ubudiah. Dia macam mercu tanda di situ. Tapi bila kau dah pergi Masjid Ubudiah, dia macam ada satu lagi tarikan untuk kau tengok sebelah masjid. Tapi ada kawasan makam diraja. Dalam tu semua keturunan-keturunan diraja Perak. Mostlynya ada di situ. Antaranya yang sempat kami pergi tadi, kami tengok makam Sultan Azlan Shah, ayah kepada Sultan Perak sekarang, Sultan Nazrin Shah. Dan adik kepada Sultan Nazrin, Datuk Sultan Datuk Seri Syekh Raja Ashman pun ada juga. Dia bersebelahan. Ni ayah dia, sebelah ni Syekh Raja. Dia lebih dikenali sumbangan dia dalam bidang keagamaan, lebih cenderunglah ke arah penekanan kepada ilmu agama untuk rakyat-rakyat dia. Tempat lain mungkin kita nak tengok makam sultan ataupun makam diraja tu susah, berkunci dan sebagainya. Berbeza dengan makam diraja Kuala Kangsar ni, kalakan untuk rakyat ni rasa dekat dengan pemimpin. Kita boleh pergi, mungkin siapa-siapa yang ada terkesan dengan pemerintahan Sultan Azlan ataupun Syekh Raja sendiri, dia pergi situ, dia tengok, bolehlah dia imbau kembali kenangan lalu. Kan bila kita ziarah perkuburan atau makam ni, dia tak lain tak bukan, dia mengingatkan kita kembali yang masih hidup ni, bahawa satu hari nanti situ jugalah tempat yang kita akan pergi. Jadi itu rasanya poin yang bagus lah yang Kerajaan Perak buat. Bermalam Romo Pak Ude, masak nasi sayur keladi. Singgah bermalam Romo Pak Ude, masak nasi sayur keladi. Biar pape asyik